Okay, so jadi untuk selesaikan soalan ni, mula-mula kita kena fikir macam mana dapat X kuasa 2 ya. So nak cari macam mana dah dapat X kuasa 2. So jadi dia X darab dengan X. Okay, so jadi X darab dengan X. Okay, lepas tu X darabkan dengan X. Okay, lepas tu kita kena fikir macam mana nak dapat 20. Okay, kalau kamu nak ambil berapa? Kena fikir macam mana dapat 20. So antara 4 darab 5. Lagi apa? 1 darab 20. Lagi apa? Apa lagi CV yang dapat 20? 4 darab 5, 1 darab 20. Itu je ke? 10 kali 2. Okey, 10 kali 2. Okey, 20. So dia ada 3 kan? 1, 2, 3. So jadi kita tengah nak pilih nombor 1 ke, nombor 2 ke atau nombor 3. So untuk nak pilih nombor 1, 2, 3 ni, kita kena pilih salah satu ni. Kita tengok ni yang tengah-tengah ni 8 kan. Mana yang boleh menghasilkan 8? Okey. Kalau 4 dengan 5 ni, 4 dengan 5 ni dia tak boleh kan. Kalau kita 4 campur 5 dia akan jadi 9, betul tak? Atau 1 campur 20 dia akan jadi 21. Okey, kalau ni 10 dengan 2 dia akan jadi 12. Tapi kalau kita tolak 10 tolak 2 dah akan jadi 8 kan? So jadi kita sesuai, kita ambil yang ni lah nombor 3 ni. Ni lah cara faktoran. Kita kena, itu nama dia kaedah cuba jaya. Okey. Dah ada satu cara lagi guna kalkulator tu bila complicated sangat. Tapi cikgu tak nak biasakan yang macam tu lah. Kamu biasakan yang macam ni. So kita pilih 10 darab 2. So jadi kita ambil 10 darab 2. So letak sini dulu, sorry. Okay, so sini kita letak ni 2. Ini 8 lah. Okay. So jadi kamu darabkan X darab 8, kita dapat 8X. Kemudian X darab 2, kita dapat 2X. Okay, so kemudian kita tengok sini, ni adalah positif 8X. Sorry, bukan 2 darab 8, 10 darab 2, ni 10, sorry. Okay, ni 10. Okay, so jadi kita kena fikir macam mana dah dapat 8X kat sini. Mana yang kena letak negatif? 2 ke 10? Supaya dia jadi 8. 10. Okay, kalau cikgu letak sini 10 negatif. Okay, cuba kamu tekan kalkulator. 2 campur negatif 10 dapat berapa? Okay, 2 negatif 8. Negatif 8. Okay, so tekan kalkulator, cikgu akan dapat sini negatif 2 campur negatif 10. Kita akan dapat negatif 8. So kita kat sini nak positif. So jadi negatif 10 ni tak sesuai letak negatif. Okay, so jadi kita kena letak dekat nombor 2. Okay, supaya dia akan jadi apa? Positif lah. So bila kita check balik, negatif 2 tambah 10. So kita dapat 8. So jadi yang sesuai sini kita kena letak negatif. Okay, so jadi letak negatif. So bila sini dah letak negatif, yang dekat negatif 2 ni kita kena letak negatif. Okay, so dah dapat ni, barulah kita susun. Okay, so jadi kita susun X tolak 2. Okay, X tambah 10 sama dengan 0. Okay, kemudian ni belum selesai lagi, belum habis lagi. So jadi kita cari nilai X. So jadi X tolak 2 sama dengan 0. Dan lagi satu X sama dengan X tambah 10 sama dengan 0. So jadi X ni kita pindah sebelah lah, pindah sebelah dia akan jadi X sama dengan 2. Dan lagi satu X sama dengan negatif 10. Okay, so kamu dapat macam ni, kamu dapatlah 2 markah lah, 2 markah. Okay, tak bintang sikit lah. Okay, boleh. Okay, boleh. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan B. Okay, soalan B. Okay, sama juga. Sekarang ni adalah Y kuasa 2. So jadi kita kena fikir macam mana dapat Y kuasa 2. Okay, so dia Y darab Y. Y darab Y. Kalau ada soalan tak faham terus tanya.
So cikgu cakap je terus supaya tak membazir masa lah. Okey, so kadang kamu kena fikir macam mana nak dapat 12. Okey, so macam cikgu cakap tadi, kita kena senaraikan macam mana dapat 12. So 1 darab 12, betul lah, 1 darab 12. Kemudian 6 kali 2. apa dia? Berapa? 6 kali 2. 6, 2 darab 6. Lagi apa? 4 darab 3 darab 4. Okay, 3 darab 4. So ni semua menghasilkan nilai 12. So tapi kita kena pilih nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. Okey. So yang paling sesuai adalah nombor 3 sebab 3 campur 4 kita akan dapat 7. Okey. So sini kita letak sini 3, sini 4. So jadi macam biasa kita darab silang ni, y darab 4, so kita dapat 4y. Y darab 3 kita dapat 3y. Okey, so jadi jadi kat sini 7y, so kita kena letak 7y. So jadi kat sini kita perlu tak kita letak positif negatif? Tak perlu kan? Okey. Tak perlu sebab sini positif. So jadi biarkan saja dalam bentuk macam ni. So jadi jawapan dia adalah y tambah 3 kurungan y tambah 4 sama dengan 0. So jadi y tambah 3 sama dengan 0. So y sama dengan negatif 3. Lepas tu sini y tambah 4 sama dengan 0. So y sama dengan negatif 4. Okey? Ego. Ya. Kenapa negatif 3? Kenapa negatif 3 ni? Ni positif pindah sebelah. Boleh dia positif. Ni positif pindah sebelah akan jadi negatif. Okey. Ni pun sama. Positif 4 pindah sebelah akan jadi negatif 4. Okey, boleh ya? So kalau betul, kamu tandalah 2 markah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Kalau cikgu laju sangat, bagi tahulah. Okey. Tapi dalam soalan SPM dia tak akan tanya macam ni. Ini terlalu, orang kata dia terlalu asas. Tapi kamu kena tahu, bukan orang kata oh asas tak payah tahu. Okey. Kamu kena tahu juga. Okey, sebab ni adalah asas. Okey, kemudian kita pergi ke soalan C. Okey, sekarang kita kena fikir macam mana nak dapat P kuasa 2. So P kuasa 2 sama dengan P darab dengan P. Okey, lepas tu sini adalah 32. So macam mana dapat 32? Yang paling sesuai 8 darab berapa? 8 darab 4. Kan? 8 darab 4. Okey. Sebab apa kita ambil 8 darab 4? Logik lah. Sebab 8 tolong 4 akan menghasilkan negatif 4. So tadi dah tak payahlah nak perlu setiap kali soalan kamu nak senaraikan yang macam ni. Okey. Tak payah nak setiap kali soalan nak senaraikan ni. Kamu boleh agak-agak sendiri. So macam cikgu, okey ni 32. So logik dia mesti 8 darab 4. Kalau cikgu nak ambil 1 darab 32, tak logik. Takkan dapat negatif 4 kat sini. So cikgu terus ambil 8 darab 4. Okay, so jadi sekarang kita letak sini nilai dia sini 8 dan sini adalah 4. Okay, so kamu darabkan ni P darab 4 dapat 4P. Dan P darab 8 kita dapat 8P. Okay, sekarang kita nak dapat sini negatif 4P. Siapa yang kita kena letak negatif? 8 ke 4? 4. Okay, kalau kamu kata 4 Kenapa 8? 8 ya. 8 sebab kamu ingat ni, hutang RM8, bayar RM4. So kita nak ada hutang lagi RM4. So jadi anggap macam itulah. Okey. So negatif 8 ni kita kena letak negatif 8. Kalau kamu tak confident, testing dulu dekat kalkulator. Okey. So contohnya macam ni, cikgu tak confident. So jadi cikgu tekan kalkulator, betul ke? So jadi tekan negatif 8 tambah 4. Betul, negatif 4. So dah confident, letak negatif. Tapi kalau dah confident tak payahlah. Untuk awal-awal ni mungkin nak letak mana ni, 8 ke dekat 4 ke. Okey, so jadi dah dapat tu. Okey, so jadi bila dah letak sini negatif 8, okey, so jadi bila dah letak sini negatif 8, sini kena letak negatif. Okey, so dah akan jadi sini P tolak 8. So sini P tambah 4 sama dengan 0.
So P tolak 8 sama dengan kosong. So negatif 8 minus 11 akan jadi P sama dengan 8. Okey, kemudian yang ni P tambah 4 sama dengan kosong. So 4 minus 11 akan jadi P sama dengan negatif 4. Okey. So ni untuk soalan C lah. Okey. Terusnya kita pergi ke soalan D. Dia awal-awal ni soalan yang mudah-mudah dulu lah. Okey, dia macam recall balik kan, dah lama kan. Dah lama dah tak buat. So dia macam asah balik ke pengetahuan kamu yang lama-lama tu. Okey, so jadi sini Q kuasa 2 Q kuasa 2. So jadi kita fikir macam nak dapat Q kuasa 2. So jadi Q darabkan dengan Q. Okay, so kemudian sini adalah 20. So jadi kena fikir macam mana nak dapat 20 ya. So katakanlah cikgu katakanlah cikgu ambil 4 darab 5 dulu 20. So jadi 4 darab 5 20 kan. So logik lah sini 9. Okey, sebab nanti negatif 4 tolak negatif 5 kita akan dapat negatif 9. Okey. So ni 4, sini 5. Okey, kemudian sini Q darab 5. 5Q. So Q darab 4. 4Q. Okey. So misal katalah kamu tak sempat nak salin ke apa ke, kamu jangan risau sebab benda ni dirakam dan kamu boleh screenshot lah. Okey. Atau print screen. Okey, so jadi bila dah dapat tu, okey, sekarang kita kena fikir macam mana dapat negatif 9Q. Okey, macam mana dapat negatif 9Q. Letak dekat 4. Okey, letak dekat 4 dan negatif 5. Dua-dua kena letak. Okey. Dua-dua kena letak supaya dia jadi negatif 9. Okey, so maksudnya hutang RM4, lepas tu kita nak hutang lagi RM5. So dia akan jadi negatif 9. Okey, kita boleh cuba tekan kalkulator. Negatif 4 tolak 5. So dapat sini negatif 9. Okey, so sini negatif 9. So jadi dah selesai tu, kita susun balik. So ni akan jadi Q tambah, so ni dah letak negatif, sini kena letak negatif lah. Ni negatif, so kini kena letak negatif. So jadi Q tolak 4. Q sama dengan 4. So ni kosong. So jadi Q sama dengan okey, kita buat step by step lah. Okey, step by step. Tolak 4 sama dengan kosong. So Q sama dengan 4. Kemudian Q tolak 5 sama dengan kosong. So Q sama dengan 5. Okey, so itu untuk soalan D. Okey, sekarang kita tengok soalan E. Okey, yang tadi tu semua nombor yang tak ada ganda depan, sekarang depan ni dah ada 12. Okey, so jadi kamu kena fikir macam mana nak dapat 12. Okey. So yang ni pun sama juga, kena guna kaedah cuba jaya. Okey, sekarang kita kena kecilkan dulu. Sebab ni 12, ni 14, ni 10 kan. So kita kecilkan dulu. So dia akan jadi sini 2 darab kita ambil CP2 lah. Okey, so 2 darab 6 E kuasa 2 campur ni jadi 7E tolak 5. Okey, sama dengan kosong. Okey, so 2 ni kan darab kan, pindah sebelah sini, dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi bahagi 2 kat sini. Okey. So dia akan jadi bahagi 2. So bila bagi 2, dia akan jadi nilai dia adalah kosong. Okey, kosong bagi 2 kan. Okey, kita tengok ni, kosong bahagi 2, kita akan dapat kosong. Okey. So jadi tinggallah 6E kuasa 2 campur 7E tolak 5 sama dengan kosong. Okay, so bila dah jadi macam ni, dah mudah sikit lah kita nak fikir apakah nombor dia. So katakan cikgu ambil nilai dia adalah 2E dengan 3E. Yang ni nama dia memang kena kaedah cuba jaya. Okay, kadang-kadang tak dapat, kita kena adjust lah. Okay, so katakan saya letak sini 1, sini 5. Okey. Ni cikgu cuba je ni. Okey, agak-agak. Okey. Mungkin betul atau mungkin salah. So jadi
dah dapat macam ni. 2E darab dengan 5 kita dapat 10E. Kemudian 3E darab 1 kita dapat 3E. So kalau tengok sini dah boleh dapat bayang lah. Ni boleh dapat ni 7E ni. Okay, boleh dapat ni 3 dengan 10. So siapa yang kena letak negatif, 10 ke 3? Siapa yang kena letak negatif, 10 ke 3? Tiga. 10. 10. Kita letak kat 10. Okay, sorry, letak dekat 3. Betul, 3. Okay, kalau kamu letak kat 10, okay, katakan 10 jadi negatif. So positif 3 jadi negatif kan. Dia akan jadi negatif 7E. 7. So kita nak positif. So bila positif, yang kena letak negatif adalah 3. Okay, so jadi negatif 3 tambah 10. So kalau katakan kalkulator, negatif 3 tambah 10 dapat 7. Okay, kamu ingat tak ni kaedah ni, kaedah cuba jaya ni? Okay, so ni dah dapat negatif 3E. Okay, so jadi ni dah letak negatif kan. So jadi sini kena letak negatif, sini pun kena, ni kena positif lah. Okay, so jadi jawapan dia sini 2E tolak 1. Dan ini adalah 3E plus 5 sama dengan 0. So 2E tolak 1 sama dengan 0. So E sama dengan, ni pindah sebelah jadi positif lah. So 1/2. Dan yang ni lagi 1. 3E sama dengan negatif 5. So E sama dengan negatif 5/3. Okay, so ini untuk soalan E lah. Okay, boleh salin dulu lah. Okay, dia sebenarnya boleh guna kalkulator, tapi cikgu yang kalkulator cikgu yang dekat apa? Yang dekat komputer ni cikgu tak reti nak buat. Shift menu. Cikgu, saya nak tanya macam mana boleh dapat 1? Mana yang ini? Tak, yang 2E tolak 1 tu. Macam mana dapat 2E tolak 1 ni? Macam mana boleh dapat 1? Yang ini ke? 2E tolak 1 ni? Yang ini ke? Okey. Okey, yang ini kita letak kat sini. Yang ini kita letak kat sini. Boleh? Oh, okey. So jadi 2E tolak 1 sama dengan 0. So pindah sebelah, dia akan jadi sini 1. 2E sama dengan 1. So E sama dengan 1/2. Yang ini pula 3E tambah 5 sama dengan 0. So pindah sebelah jadi negatif. So negatif 5. So ni 3E. So E sama dengan negatif 5/3. Okey, boleh ya? Okey, kamu semua ada tak kalkulator ni? Kalkulator Casio FX570 ada tak dekat kamu? Ada tak kalkulator Casio dekat kamu sekarang? Ada. Okey, macam mana cakap ya. Okey, kamu ikut je step yang cikgu ajar ni untuk cari nilai E tu Okey, mula-mula kamu tekan mode. Dah tekan mode dah?
Dah ke kelas? Okay, Dah cikgu dah. Okey, tekan mod. Okey, kan kat situ dia tulis kom dengan kompleks kan? 1 dengan 2 kan? Keluar tak kom dengan kompleks? Keluar. Keluar, okey. Okey, lepas tu kamu tekan lagi mod. So dah akan keluar 1, 2, 3. Okey, lepas tu kamu tekan lagi sekali sampai kamu jumpa EQN. EQN. EQN 1. Nampak tak ni? Sampai jumpa ni. Dapat. Maksudnya mod tu kamu kena tekan 3 kali kan? Okey, dah jumpa EQN tu kan? Okey, lepas tu kamu tekan nombor 1. Okey, lepas kamu tekan nombor 1 tu dah akan keluar unknowns. Macam ni. Lepas kamu tekan 1 ni, dah akan keluar ni. Unknowns 1. Satu. Okey, dah ya? Okey, lepas tu kamu tekan arrow yang ke kanan tu. Kamu tekan arrow ke kanan yang ni. Dah. Tekan arrow ke kanan ni, yang ini. Tekan arrow ni. Okey, lepas tu dia keluar degree kan? Dia keluar degree. Tekan 2 ke cikgu? Okey, tekan 2. Kamu tekan 2. Okey, lepas kamu tekan 2, dah akan keluar A. Dia tanya A berapa, betul tak? Betul. Okey, so bila keluar A tu, okey, kamu type ni nilai apa? 16. Okey, katakan kamu nak ambil sini lah Yang depan ni adalah AX² plus BX plus C. So, nilai A ni 12 ni. So masukkan nilai 12. Macam mana? Okey, sekarang kamu step kamu dah sampai yang dekat sini tak? Yang A sampai dengan dia tanya macam ni. Dah. Okey, dah sampai sini kan? Kamu jangan masukkan nilai apa-apa dulu. Kamu dah sampai step sini kan? Okey, so dia tanya tu, okey, nilai A tu adalah yang ni, 12 ni. Okey, kamu tekan 12, kamu tekan sama dengan. Okey, lepas tu dia akan keluar B, betul tak? Dia kena tanya B macam ni kan? Okey, so B tu, okey, so sekarang B tu, sekarang kamu letak B tu adalah 14. Tekan 14 sama dengan. Tekan 14, tekan sama dengan. Lepas tu dia tanya C pula berapa. Okey, dia tanya C pula berapa kan. So C tu adalah kat sini adalah negatif 10 kan. C adalah negatif 10 ni. Ambil ni, negatif 10. So Tekan dia negatif 10. Tekan negatif 10. Sama dengan. Tekan sama dengan. So jadi dekat jawapan kamu tu dia akan tulis sini X1. Dekat jawapan kamu dia akan tulis X1 sama dengan 0.5. Betul tak? Tapi lepas tu tukar pada pecahan. Ya, betul. Okey. Okey, kamu tekan ABC tu. ABC yang ni. Simbol ni, ABC ni. Tekan ni kan. So jadi dia akan jadi 1/2, betul tak? Kan? Okey, so jadi yang lagi satu, kamu tekan X2, dah akan keluar yang lagi satu X2 tu nilai dia adalah negatif 1.6677 kan, macam tu kan? Okey, kamu tekan ABC tu. Okey, bila kamu tekan ABC tu, dah akan keluar jadi negatif 1/2/3. Tapi kita tak nak macam ni. Tak pasal kecilkan je lah. Kamu tekan shift ABC. Tekan shift ni. Tekan shift ABC ni. Tekan shift. Lepas tu tekan yang pecahan tu lah. So kamu akan dapat jawapan dia 5/3. So jadi X2 tu kamu akan dapat sini negatif 5/3. Dah dapat dah. Okey, so kamu dapat negatif 5/3. Okey. Bukan cikgu cakap benda ni tak boleh buat macam ni. Boleh. Cuma kamu kena guna kaedah reverse balik. Okey. Okey, contohnya ni tadi kamu dah habis salin kan? Okey, contoh Kepadam ni semua balik. So maksudnya kamu kena guna kaedah reverse. Sebab dalam kalkulator ada proses yang kita tak buat. So jadi kamu tadi yang pertama tadi nilai E adalah 1/2. Dan lagi satu adalah E sama dengan negatif 5/3. Okey, kamu jangan guna X pula. Sebab kat sini kita adalah E. Dekat kalkulator je X. So jadi kamu kena patah balik. Patah balik ke atas. Sebab kalau guna kalkulator, daripada sini kita terus dapat ni. Jadi proses jalan kerja tu tak ada. So bila tak ada markah. So jadi kena reverse balik. So jadi nak cari reverse, ni kaedah yang macam kata budak tak tahulah nak guna sifir berapa, nak letak negatif macam mana. Itu biasa pelajar akan
confuse kat situ. So jadi ni salah satu cara macam mana dapat jawapan dengan tepat. Tapi dah dapat jawapan, kamu kena reverse, patah balik. So macam mana nak patah balik tu? So ni 2 ni kan bahagi kan, pindah sebelah akan jadi 2E sama dengan 1. Betul tak? 2 darab E dapat 2E. Okay, so sekarang 1 ni pindah sebelah akan jadi tolak. So jadi sini akan jadi 2E tolak 1 sama dengan 0. Okay, boleh setakat ni? Tapi dalam exam kamu janganlah tunjuk arrow-arrow ni. Sebab cikgu tunjuk arrow ni sebab nak bagi kamu faham. Okay, lepas tu yang ni E ni 3 ni bahagi. So pindah sebelah akan jadi darab. So 3 darab E kita dapat 3E. So ni negatif 5. Okay, sekarang ni negatif 5. Negatif 5 pindah sebelah akan jadi tambah. So jadi sini 3E tambah 5 sama dengan 0. Okay, so dah sampai sini, kamu buat je kurungan. Yang ini masuk kat sini terus. Okey, so jadi sini adalah 2E tolak 1. Yang ini 3E tambah 5. Yang ni letak kat sini lah. Okey. Yang ini sorry. Letak kat sini. Cikgu, saya tak faham lah yang tadi yang mula-mula tu macam mana boleh dapat sama dengan 0.2? 0.2. Kamu tak faham yang mana? Yang dekat kalkulator tu ke? Bukan, yang mula-mula tadi tu. Yang soalan E yang mula-mula tu macam kan 6E kuasa 2 tambah 7E negatif 5 kan? Yang mana? Yang kaedah yang first cikgu ajar tadi ke? Kenapa sama dengan 0.2? Kejap ya, cikgu patah balik ke, cikgu kena. Sebab tu kan cikgu dah pindah kat belakang jadi bahagi. Tapi kan tak faham maksudnya. Sekejap ya, cikgu patah balik. Okey, so sekarang mula-mula cikgu faktorkan dulu ni. Cikgu faktorkan ni 2 darab 6E kuasa 2 campur 7E tolak 10 sama dengan 0. Okey, cikgu faktorkan 2 ni supaya lebih mudah, nombor tu jadi kecil. Kalau besar, kita pening nak pilih nombor mana. So tu sebab cikgu faktorkan sebab itulah kok sama dengan 0.2. 0.2. Tak. Kan kat belakang tu nanti cikgu letak 0.2 tu. Bukan Kejap ya. Okey. So sekarang ni 2 ni kan 2 pindah sebelah akan jadi bahagi. So 0 bagi 2 jadi 0. So jadi ni nanti persamaan ni dia dah jadi macam ni lah. 6E kuasa 2 campur 7E tolak 10 sama dengan 0. Cuma pelajar akan tanya mana pergi 2 ni. Dia akan tanya mana pergi 2. Dia hilang tu sebab kita pindah sini. Sebab 0 bahagi 2 jadi 0. Tu ke. Okey. Kamu tanya yang soalan yang ni ke? Okey. So jadi sebenarnya 2 tu hilang sebab kita itulah 0 bagi 2 tu. So jadi kamu selesa yang mana? Sebab kamu boleh guna kaedah 1 atau kaedah 2. Dua-dua boleh. Dua-dua selesa cikgu. Okey, so jadi kalau yang kaedah yang kedua tu, yang step ni tak ada lah, step yang ni. Dia akan sampai dekat yang bila dah kurungan je tu jawapan tadi. Okey, tak apa. Tapi nampak macam lagi mudah kaedah 1 ni. Yang terbaik adalah 1 lah. Sebenarnya yang terbaik adalah fikir yang nombor 1 tu. Cuma bila kita nak cek jawapan, guna kaedah 2 sebab kita nak tengok betul ke jawapan kita. Itu je. Yang terbaik sebenarnya adalah okey. Sekarang ni cikgu nak combinekan guna kaedah 2-2. Okey, macam mana nak guna kaedah 2-2 tu? Okey. Okey, so, macam mana? Okey, kita tengok soalan nombor 16 ya. Okey, so ni 16 F kuasa 2 tolak 28 tambah 6 tambah F tambah 6. Okey, sekarang ni kita tengok nombor dia. Sekejap ya. Okey, so sekarang ni kamu tengok nombor dia semua besar-besar kan. So bila besar-besar kita kena kecilkan. So kita kena letak sini faktorkan 2. So 2 kena letak sini. So 2 darab 8 F kuasa 2 tolak
So 28 bahagi 2 14. So jadi bukan. Betul lah. 2 bahagi 8. 28 bahagi 2 14. So ni 14 F dan ini adalah 3. Okay, so jadi macam biasalah 2 ni kita hilangkan. Dihilang sebab kosong bahagi dengan 2 macam kita cuba tadi lah. Kosong bahagi 2 so dapat kosong. So jadi jawapan dia sini adalah 8F kuasa 2 tolak 14 campur 3. Okay, so sekarang kamu tak tahu nak guna sifir berapa kan? Cikgu, Ha. mana dapat 3 tu? Okay, 2. Kamu kena fikir macam mana dapat 6. 2 darab 3 dapat 6. Cikgu, jajak cikgu. Macam mana boleh dapat negatif 14 tu? Oh, macam ni. 2 darab negatif 14. 2 darab negatif 14. Dapat negatif 28 ni. Kita faktorkan dulu. Cikgu keluarkan 2. 2 darab 8, 16. 2 darab negatif 14, negatif 28. 2 darab 3, 6. Okay, dapat tak? Dapat. Faham ya? Okay, so sekarang okay, dah dapat proses ni. Okay, sekarang ni kamu kena fikirkan macam mana nak dapat 8 ya. So nak dapat 8 ni dia ada banyak lah. 4 darab 2, 4 darab 2, kemudian 1 darab 8. Ada tak lagi sifir yang boleh dapat 8? Ni saja kan? Ada tak lain? 1 darab 8, 4 darab 2, betul? So, jadi cikgu akan ambil nombor mana yang lebih mudah. Katakan cikgu ambil ni cikgu ambil ni contoh. Katakan cikgu ambil ni. So jadi yang atas cikgu letak 1F, yang bawah cikgu letak 8F. Okay, so jadi cikgu letak sini okay, so dah macam mana dapat 3? So nak dapat 3 adalah 1 darab 3. Okay, kalau 1 darab 3, sini 8, sini 3, boleh tak dapat 14? Tak boleh. So tak boleh. So bila tak boleh, kita kena tukar ni. 1 darab 8 ni tak boleh guna. Kita kena guna yang ni. 4 darab 2. Okay. So cikgu ubah 4F dengan 2F. So macam biasalah. Itu sebab nama dia adalah kaedah cuba jaya. Kita kena try sampai boleh dapat. So jadi sini 4 darab 1 dapat 4, 2 darab 3 dapat 6. Pun tak boleh juga. So tak boleh. So kita kena change. 2 letak bawah pula. Okay, bawah letak 2, atas kita letak 4. Okay. Okay, so jadi kita darab yang ni. Okay, so jadi 4F darab 3 kita akan dapat 12F. 2F darab 1 kita dapat 2F. So jadi rasa-rasa boleh tak dapat sini negatif 14? Ke kamu dah nak cikgu ulang balik semula? Boleh juga cikgu. Okey, cikgu ulang balik semula ya. Macam mana dapat negatif 14F? Sebab 2 tu kan dia bahagi dengan 28 tu. Sebab kan nombor tu tak ada tu. Sekarang ni tadi cikgu dah tunjukkan kan. Cikgu nak pilih mana satu. Sekarang ni kita kena fikir macam mana nak dapat 8 ni kan. So macam mana dapat 8? 1 4 darab 2. Satu lagi 1 darab 8 yang ni. Ini dengan ni. So jadi cikgu tadi cikgu dah try yang ni, tak boleh, tak sesuai. So cikgu tak akan ambil ni. So jadi cikgu ambil yang ni. Okey. 4 darab 2. So jadi 4 darab 2 cikgu kena try juga. So cikgu letak sini lah besar sikit So 4F, sini 2F. Okey, lepas tu kamu kena fikir macam dapat 3. 1 darab 3. Okey, sampai step ni faham tak sampai step ni? Faham. Faham. Faham ya? Okey. Sekarang ni 4F darabkan dengan 3. Okey, 4F darab dengan 3. So kita akan dapat sini 12F. Okey. So sekarang ni 2F darabkan dengan 1. So dapat sini
2F. Okey. Faham tak yang ni? Faham cikgu. Okey, 4F darab 3, so 12F. So 2F darab 1 dapat 2F. Okey. Sekarang kita kena letak sini, nak jadikan sini 14F. Okey, so jadi macam mana dapat sini negatif 14F? Mana yang kena letak negatif? Dua-dua ke letak negatif atau salah satu je letak negatif? Macam mana? Okey, sekarang ni kita nak letak dia, sekarang ni kita nak jadikan dia negatif 14. Sebab sini kan negatif 14. So mana yang kena dua-dua kena letak negatif ke atau salah satu je letak negatif? Supaya dia jadi negatif 14. Dua-dua. Dua-dua. Okey, dua-dua kita kena letak negatif. Okey, kenapa? Sebab hutang RM2, hutang lagi RM12, kita akan dapat hutang RM14. Okey, kamu tekan kalkulator lah. Okey. So boleh cuba. Negatif 2. Negatif 2 tolak negatif 12. So dapat negatif 14. Okey. So jadi tu sebablah kena letak negatif. Okey. So bila letak sini, dah letak sini negatif, sini pun kena letak negatif, sini pun kena letak negatif. Okey, so jadi okey, bila dah sampai step sini, okey, bila dah letak sini negatif, jangan lupa sini pun kena letak negatif, sini pun kena letak negatif. Okey. Okey, setakat sini faham tak sampai sini? Faham cikgu. Faham ya? Okey. So tak faham? Faham. Faham. Okey, bagus. Okey, sekarang ni 4F tolak 1, so letak sini 4F. Ini cikgu cuti sebab muat tak muat So 4F tolak 1 kurungan. Okey, lepas tu yang ni pula 2F tolak 3 sama dengan kosong. Okey. So bila dah dapat macam ni, so 4F tolak 1 sama dengan kosong. So negatif 1 pindah sebelah akan jadi 1 per... lepas tu yang bawah ni ikut je lah macam biasa. Follow macam biasa lah. So negatif 4, so ni 4F. So F sama dengan 1 per 4. Yang ini 2F tolak 3 sama dengan kosong. So negatif 3 pindah sebelah jadi positif. So 3 F, so jadi F sama dengan 3 per 2. Okey. Sekejap. Yalah. 3 per 2. Cikgu mana dapat 1 tu? Yang 4F tolak 1 tu. Mana dapat di? Yang 1 tu. Yang darab dekat atas tu. Ni. Okey, tak perasan, sorry. Okey, boleh salin dulu. Kalau dah habis salin, bagi tahu cikgu ya. Dah cikgu. Okey dah. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan. Soalan G soalan G. Okay, so jadi kita tengok G ni. Okay, macam biasa kita tengok ni 6, ni 19, 10. Boleh tak faktorkan? So jadi kita tengok ni dia tak boleh faktorkan ya. So jadi kita kena fikir macam mana dapat 6. Okay, so macam mana dapat 6.
So jadi 6, 1 darab 6, 2 darab 3. So itu je lah dua nombor ni lah. Okay, yang untuk menghasilkan 6. So katakan cikgu ambil yang ni lah 2 darab 3. So cikgu letak sini 2G, 3G. Ni nama dia kaedah Subajaya. Kamu agak-agak je. Kenapa cikgu tak ambil yang ni? Kenapa tak ambil? Sebab tak logik. Macam tak logik lah nak ambil ni. Tapi kalau kadang-kadang walaupun tak ambil ni, kadang-kadang inilah jawapan dia. Bergantung. So jadi cikgu pilih yang rasa-rasa inilah jawapan dia. So, betul cikgu ambil yang ni lah. Okay. Kalau tak dapat barulah ambil yang ni. Okay, so jadi sekarang kamu fikirkan macam mana dapat 10. So dalam masa 1 darab 10 dan lagi 1 2 darab 5. So kita fikir mana yang logik. So kita fikir ni lah, ni yang lebih logik. Kalau 1 darab 10 ni tak berapa logik lah. Okay. So cikgu letak sini 2 darab 5. So ni 2 darab 5. Okay, kalau cikgu letak sini 2 darab 5. Okay, kalau kat sini 2 darab 5 kita dapat 10. Okay, logik lah. 3 darab 2 6. Macam tak logik sebab sini adalah 19. So kita kena ubah. Kita kena ubah pula. Okay, so sini adalah 5, ini 2. Okay, sekarang kita cikgu terbalikkan. Okay, 3 darab 5 dapat 15. Okay, 2 darab 2 dapat 4. So, macam logik lah boleh dapat 19 ni. Boleh tak 19? Yang 2G dengan 3G tu dapat dari mana? 2G dan 3G ni? Daripada sini. Ni. Mana? Oh, untuk okey. Ini tu sebab nama dia kaedah cuba jaya. Kita kena agak-agak. So jadi tadi boleh je cikgu nak ambil yang ni, tapi macam tak logik nak ambil ni. Tu sebab cikgu ambil ni dulu. Kita guna kaedah cuba jaya. So dah ambil ni, tu yang cikgu letak kat sini ni. Okey, sampai sini faham tak sampai sini? Faham. Faham ya? Okey, so sekarang kita darabkan. Okay, so 2 darab 2 dapat 4. Okay, 3 darab 5 kita dapat 15. Okay, so sekarang tadi kita nak dapatkan sini 19 kan. So sini adalah 19. Okay, so kita nak dapatkan sini 19. So jadi bila nak dapatkan sini 19, so jadi ni kita tak payah letak positif negatif sebab sini dah positif. So tak payah nak tentu ni. So jadi dah senanglah kerja kita. So jadi dia dapat 19. So jadi sini adalah 2G tambah 5. Kemudian 3G tambah 2. Sabutlah mak. Okey. Nah ni 3G 2G tambah 5 ni. Kemudian 3G tambah 2. Okey, boleh kelas? Boleh. Boleh Okey, so sekarang kita nak cari G. Okey, 2G tambah 5 sama dengan 0. So 5 pindah sebelah akan jadi negatif. So sini jadi negatif 5. So ni adalah 2G. So G sama dengan negatif 5 per 2. Okey, so jadi pula 3G tambah 2 sama dengan 0. So 2 pindah sebelah akan jadi negatif 2. So G sama dengan negatif 2 per 3. Okey, boleh? Okey, boleh salin dulu. Kalau dah boleh salin, boleh beritahu cikgu lah. Cikgu, dia jadi negatif sebab atas tu positif ke? Negatif sebab ni kita pindahkan positif ni kan. Positif pindah sebelah jadi negatif lah. Positif pindah sebelah jadi negatif. Okey, dah habis salin ke? Dah. Okey. So sekarang kita pergi soalan yang terakhir. Soalan H ya. Okey, soalan H. Okey, so sekarang
kita tengok kat sini. Apa ni? Boleh tak fakturkan nombor ni? Okey, tak boleh fakturkan. So jadi tak boleh faktur, kita kita letak ni lah. Sini 2H darab H. Okey. Lepas tu kita fikir macam mana dapat 30. So 1 darab 30 atau 5 darab 6 30. Okey. So jadi dah tentulah cikgu ambil ni. Yang atas ni tak berapa sesuai. Okey. So jadi cikgu letak sini, katakanlah cikgu letak sini 6, sini 5 ya. Cikgu letak dulu. So kita darabkan 2H darab 5, kita dapat 10H. H darab 6 dapat 6H. Tapi kat sini dapat 7H. So tak berapa logik. So jadi cikgu tukar nombor dia. Okay, cikgu letak 6 letak bawah pula. 6 letak bawah, ni letak 5. Okay, so jadi 2 darab H dapat 12H. H darab 5 dapat 5H. So 12 dengan H ni boleh dapat 7 ni. Okay. Sebab 12 tolak 5 kita akan dapat 7. So sekarang ni kita letak sini jadi 7H. Siapa yang kena letak negatif? 5 ke 12? 12. 12. Okay, 12 kena letak negatif supaya dia negatif 7. Dia akan jadi negatif 7. Okay. Lepas tu, so bila kita dah letak sini negatif, sini kena letak negatif. So jadi atas ni positif lah. So jadi 2H tambah 5. Yang ni akan jadi H tolak 6 sama dengan 0. Okay, so jadi sini 2H tambah 5 sama dengan 0. So ni pindah sebelah jadi negatif lah. So jadi sini negatif 5, sini 2H. So H sama dengan negatif 5 per 2. Manakala yang ni H tolak 6 sama dengan 0. So negatif 6 pindah sebelah jadi positif. So H sama dengan 6. Okey, so itu saja. Dapat. Okey, boleh salin dulu. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Kenapa bawah 5 tu dapat 2? Oh ni, 2 ni kan 2H kan. 2H, 2 ni pindah sebelah akan jadi bahagi. So negatif 5 per 2. Modul yang kamu dapat ni bagus tau sebenarnya. Dia guide kamu satu-satu. Buat ulang kaji. Tak apa, pelan-pelan. Kalau misalnya tak sempat bincang, cikgu boleh buat YouTube lah. So nanti kamu boleh tengok dekat YouTube juga. Kelas kita akan ada lagi pada 22/6. Okey, dah sempat salin ya? Dah. Okey, so sebelum kita habis kelas kita ni, ada apa-apa nak tanya? Tak ada soalan ya? Tak ada. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi pada 22/6. Okey. Tapi kamu janganlah tunggu cikgu 22/6 nanti baru nak buat lagi latihan. Sebab latihan ni banyak ni, muka surat dia 182 muka surat. So jadi insya-Allah lah kalau cikgu ada lapang, cikgu akan buat YouTube. So jadi kalau YouTube tu kamu membantu kamu untuk buat soalan lah. Sebab kat situ ada cikgu explain macam mana dapat jawapan dia. So jadi kalau tak faham boleh ulang-ulang balik. Yang bagusnya bila YouTube ni kita boleh tengok ulang balik semula. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Nanti cikgu share link dia punya rakaman YouTube ni. Okay. So terima kasih kerana hadir kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang.